أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmat limpah keizinan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk sama-sama dapat meneruskan kehidupan hingga ke saat ini. Dan alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam platform Zoom dan juga Facebook Live Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UM Gombak untuk sama-sama kita mengikuti satu program siri bedah buku, buku yang diterbitkan oleh pihak Masjid Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IUM Gombak, iaitu buku yang bertajuk Dosa-Dosa Akhir Zaman. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama dengan salah seorang daripada penulis dan juga penerbit bersama, Dr. Raudatul Firdaus binti Fatah Yassin, untuk nak memulakan program kita pada kali ini. Dan kita rancangkan program ini akan berterusan sehingga 13 minggu bermula pada minggu ini, dan kita akan menampilkan 13 penulis-penulis yang terlibat dalam menghasilkan buku ini, antaranya Prof. Dr. Kamal Khuzairi, Dr. Sofia Samsudin, Ustaz Abdullah Bukhari, Ustazah Quratul Ain, dan juga Ustazah Asma binti Harun, dan beberapa lagi penulis-penulis yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di dalam dalam slide yang ataupun iklan yang saya paparkan ini. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan untuk kita mengadakan program siri bedah buku ini yang julung-julung kali diadakan untuk tatapan ataupun untuk manfaat kepada semua pendengar ataupun penonton yang mengikuti Facebook Live pada pagi ini. InsyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan berada dalam sesi ini adalah sebanyak 1 jam, ya, dan kita akan mengadakan dua slot di sini. Satu lebih kurang 40 minit, Ustazah ataupun Dr. Raudah akan menyampaikan tausiahnya ataupun penerangannya berkenaan dengan tajuk pertama, berkenaan dengan pengertian dosa dan cara apakah itu dosa-dosa ni. Kita kenali dosa-dosa, dan juga pada 10 minit yang terakhir, jika sekiranya ada soalan daripada chatting room ataupun di Facebook, komen Facebook, kita akan kongsikanlah, minta Dr. Raudah akan menjawabnya, insya-Allah. Jadi sedikit penerangan ringkas untuk Dr. Raudah, ya, adalah Dr. Raudah merupakan timbalan pengarah Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Pusat Islamisasi Gombak. Jadi semua dah agak terkenal di seantero alam maya sekarang ni. Jadi insya-Allah, moga-moga dengan dengan kehadiran ataupun kesudian Dr. Raudah untuk nak bersama-sama mengadakan sedikit penerangan dalam dosa-dosa siri bedah buku dosa akhir zaman ini, moga-moga mendapat manfaat kepada kita semua, InsyaAllah. Okay, Dr. Raudah dilahirkan di Kuching, Sarawak, Dr. Dan menerima pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Kanga sebelum menamatkan bangku sekolah di Mahad Fatayat Abbasiyah
Al-Azhar di Mesir. Ini masa saya rasa usia belasan tahun dah di Mesir dah ni. Ya Ustaz ya, betul ya? InsyaAllah. Memperolehi sarjana muda dalam bidang usuluddin tafsir dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 2001. Kemudian menyambung pengajian di peringkat sarjana di Insaniah Kedah yang kini dikenali sebagai UniSyams sehingga tahun 2003 dan memperolehi ijazah sarjana dalam bidang pengajian Quran dan Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2006 dan melengkapkan pengajiannya PhD di dalam bidang yang sama pada tahun 2012. Ya, kini beliau bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak dan juga berangkat sebagai timbalan pengarah Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Sentris IUM. Beliau juga telah menerbitkan lebih 60 buah karya artikel berbentuk akademik dan juga separuh akademik pada peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Jadi itulah sedikit pengenalan yang saya ambil daripada buku Dosa-Dosa Akhir Zaman yang diterbitkan oleh Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang berminat mungkin saya akan untuk memiliki buku ni, dan bagi siapa yang dah ada boleh gunakan buku ni untuk sebagai panduan dalam program ini, dan bagi siapa-siapa yang belum mendapatkan buku ini dan berminat untuk dapatkan, insya-Allah kita akan kongsikan link satu Shopee dan juga link untuk order di pada masjid sendirilah ya, insya-Allah di dalam ruangan chat dan juga di dalam Facebook live nanti insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Dr. Darul Firdaus binti Fatah Yassin untuk meneruskan ataupun memulakan sesi pertama buku seri bedah buku Dosa-Dosa Akhir Zaman ini. Fadhal mashkura. Terima kasih kepada yang berbahagia pengerusi majlis kita pada pagi ini, Ustaz Syahrul Isyam Izzahar, merupakan staf senior kita di Pejabat Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UIM Gombak, yang dihormati para Profesor Madya, Doktor-Doktor, para asatizah, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersua wajah di alam maya bagi bersama-sama kita menelusuri dan membedah buku Dosa-Dosa Akhir Zaman bagi siri yang pertama, dan program ini dianjurkan bersempena dengan IIUM Grand Mental Health Month Program 2021, dan kita merupakan salah satu daripada penganjur bersama. Dan insya-Allah seperti yang disebutkan tadi, kita akan ada 13 tajuk. Jadi untuk tajuk yang hari ini, saya, Ustazah Raudah ataupun Dr. Raudah akan berkongsi dan membentangkan tajuk bab yang pertama daripada buku tersebut, iaitu pengertian dosa-dosa yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Mekwook Mahmud, dan kemudiannya insya-Allah saya akan sentuh sedikit tentang dosa hati, sebab kita ada dosa-dosa yang berbentuk zahir dan juga yang berbentuk batin. Dan boleh minta izin untuk saya share skrin saya? Baik, terima kasih. Jadi sedikit pengenalan mengenai buku tersebut. Seperti yang telah disebutkan tadi, ini cover bukunya. Alhamdulillah buku ini ditulis oleh 17 penulis di kalangan para asatizah yang memahami insya-Allah bidang masing-masing dengan baik, lalu mereka persembahkan dalam bentuk bahasa yang mudah difahami insya-Allah oleh masyarakat. Dan buku ini diedit oleh 4 orang editor. Jadi pada hari ini saya akan bacakan bab yang pertama yang sebenarnya ditulis oleh Profesor Madya Dr. Mekwook Mahmud, merupakan editor utama buku tersebut. Jadi buku ini ditulis dan kita akan menjemput 13 daripada 17 para penulis buku ini untuk bersama-sama berkongsi apakah dapatan daripada bab tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan kongsikan buku tersebut insya-Allah. Saya akan bacakan untuk bab yang berkenaan.
Alhamdulillah, buku ini selesai ditulis dalam tempoh hampir setahun, dan masing-masing menulis dengan sepenuh jiwa dan perasaannya, maka dapat dirasakan bagaimana Allah SWT mempermudahkan proses penerbitan buku ini. Alhamdulillah. Jadi kita tengok yang pertama, Profesor Madya Dr. Mahmud mungkin sedang menonton bersama dengan kita, pengertian dan jenis dosa-dosa. Mungkin beliau juga boleh turut sama nanti memberikan input-input ya. Jadi seperti biasa manusia ini tidak sunyi daripada melakukan dosa, tetapi Allah SWT dengan sifatnya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim sentiasa mengampunkan dosa-dosa manusia. Jadi mengapa kita perlu mengetahui akan dosa dan jenis-jenisnya? Kerana kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, bahkan jika bukan Islam sekalipun, kita sentiasa ingin hidup bahagia. Dan kehidupan yang bahagia itu melalui mental yang sejahtera. Dan mental minda yang sejahtera itu salah satunya ialah apabila kita tidak melakukan dosa-dosa. Kita akan tengok nanti kaitan dosa-dosa dengan kesejahteraan mental dan juga kesejahteraan minda. Jadi justru kita mengenali ini insya-Allah untuk menjadikan kehidupan kita ini nilai dan kualitinya lebih baik di sisi Allah SWT. Besar ataupun kecil, setiap perbuatan yang dilakukan semuanya akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi kita orang yang beriman, kita percaya dan kita faham akan adanya hari akhirat, dan di situ kita juga sedar bahawa kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menjadi ladang bagi kita bercucuk tanam, menghimpunkan pahala yang bakal kita tuai kelak di akhirat kelak, dan itu yang disebut sebagai dihisab oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini disebutkan dalam surah Az-Zalzalah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, itu teramat kecil seperti atom di muka bumi ini, walaupun orang lain dan insan lain serta makhluk lain tidak melihatnya, tetapi ianya dinilai dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Jadi Allah SWT itu maha menilai, tidak ada satu pun yang tercicir, dan kita sedar bahawa setiap amal kita ini dicatat oleh malaikat munkar dan nakir, kelak akan dihitung di akhirat kelak. Baik, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jaminan bahawa sesiapa daripada hamba-Nya yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan akan diampuni segala dosa kecil yang dilakukan. Jadi meskipun Allah itu maha adil, ya, maha teliti dalam menilai setiap amalan dan maha memberi ganjaran serta memberikan balasan, namun kita sebagai hamba, kita telah diberikan perkhabaran gembira oleh Allah SWT bahawasanya dosa-dosa kecil itu akan diampuni dosanya oleh Allah SWT selagi mana kita bertaubat. Dan selagi mana ayat ini dalam surah An-Nisa diberikan tips untuk kita beroleh keampunan Allah bagi dosa-dosa kecil kita, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa-dosa besar. Kena ingat, melakukan dosa besar dengan sengaja tidak sama dengan melakukan dosa besar secara tidak sengaja. Jadi selagi mana kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhi dosa besar, maka dosa kecil itu mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang ke atas kamu, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan, iaitu dosa-dosa kecil kamu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga Allah. Jadi subhanallah, Ustazah teringat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sunnahnya untuk melafazkan istighfar setiap pagi dan petang, dan sekiranya mampu dilafazkan sebanyak 100 kali daripada sunnah-sunnah yang sahih. Dan ini menjadi salah satu amalan yang dianjurkan dan dihimpunkan oleh para ulama kita pada hari ini dalam buku Zikir Pagi dan Petang, kan? Jadi dalam buku ni ada himpunan zikir yang kita baca selepas salat, sebelah pagi dan sebelah petang. Antaranya ialah lafaz istighfar. Jadi di situ salah satu hikmahnya, sebab manusia ini tidak akan mungkin sunyi daripada melakukan kesilapan. Jadi apabila kita lafazkan istighfar tersebut, mudah-mudahan kesilapan kita pada hari itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah tidak sekali-kali menzalimi hamba-Nya yang melakukan kebaikan, walau sebesar zarah sekalipun. Namun kejahatan akan dibalas setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan akan dimaafkan sekiranya mendapat keampunan daripadanya. Jadi ini yang kita harapkan. Di sinilah tips penting bagaimana kita ini perlu memahami konsep dosa-dosa, mempelajari buku ini supaya kita dapat mencari ruang, peluang dan jalan supaya kita ini kelak di akhirat tergolong di kalangan mereka yang diampunkan dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya. Dan mudah-mudahan kita semua tidak dimasukkan, dicampak ke dalam neraka walaupun seketika. Kenapa? Walaupun kita mengakui dan menyedari bahawa kita melakukan dosa, tapi kita mempunyai pengharapan agar Allah SWT memberikan keampunan pada dosa-dosa tersebut. Jadi semoga dengan memahami pengertian dosa, dalil-dalil dan kepelbagaian jenisnya dapat menghindari kita daripada melakukan dosa dalam kehidupan seharian, sama ada kecil atau besar, disedari atau sebaliknya. Akhirnya kita dapat berjumpa Allah dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan kerana menerima segala balasan kebaikan yang dilakukan dan meninggalkan dosa yang diharamkan sepanjang kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan pasakkan niat kita bermula pada saat ini. Inilah yang akan kita cuba jalani pada hari-hari yang akan datang bersama dengan ujian yang diberikan oleh Allah SWT dalam musim pandemik ini. InsyaAllah kita akan tetap tergolong di kalangan mereka yang berjaya di akhirat kelak. Baik, Alhamdulillah. Sekarang kita pergi ke muka surat yang kedua, pengertian dan dalil dosa. Kita ada 40 minit, jadi saya cuba secepat mungkin untuk menghabiskan poin-poin terpenting insyaAllah. Jadi kita dapat lihat bahawa terdapat banyak dalil ayat Al-Quran yang menerangkan perkataan yang bermaksud dosa dalam pelbagai kalimat atau istilah. Masya Allah, kita tahu perbendaharaan bahasa Arab ini sangatlah kaya. Jadi perkataan dosa yang dalam bahasa Melayu ni kita sebut satu saja, tapi dalam Al-Quran ada pelbagai pendekatan. Antaranya ialah kabair yang bermaksud dosa-dosa besar. Ithmun, dosa juga. Fawahish, keburukan-keburukan yang membawa kepada dosa. Fisq, kejahatan, fasik kan. Isyan, iaitu keingkaran maksiat pada Allah SWT yang juga dosa. Khati'ah, kesilapan, kesalahan yang boleh membawa kepada dosa. Zambun, dosa yang dihitung di akhirat kelak. Hubun, dan juga fit'un dan juga fasad. Masya Allah, banyak ya. Baik, jadi tadi yang seperti Ustazah dah sebut, Allah telah memberikan jaminan bagi mereka yang berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji. Apabila mereka marah, mereka memberi maaf, insya-Allah mereka tergolong di kalangan orang-orang yang selamat di akhirat kelak. Jadi ini tips utama kita. Yang paling penting kita niat, insya-Allah ya Allah Tuhanku berikan kami kekuatan, kami tidak mahu melakukan dosa besar. Jauhilah kami daripada melakukan dosa besar. Apabila kita sudah ada niat seperti itu, sudah ada azam seperti itu, kata Imam Nawawi, nanti saya akan sebutkan sebenarnya pada penghujung nanti 1/3 daripada kejayaan. Jadi kena ada niat dulu. Kalau tidak ada mind setting, kita sebut sebagai goal setting ataupun mind setting kan, dalam bahasa saintifiknya. Kalau tidak ada mind setting dan goal setting untuk menjauhi dosa-dosa besar, itulah di antara penyebab yang mana manusia mudah terjebak dalam dosa-dosa tersebut. Jadi insya-Allah kita setting dulu, sebab mind setting ini 1/3 daripada kejayaan. 1/3 lagi ialah usaha. Macam mana kita nak berusaha apabila tidak ada goal setting ataupun mind setting? Yang kita sebut dalam bahasa hadisnya ialah niat kan. Niat itu penting. Jadi niat kita menjauhi dosa besar. Memang kalau boleh tak nak dosa besar. Kalau boleh insya-Allah dosa kecil pun nak dihindari walaupun sukar. Sebagai manusia biasa, kita bukan Nabi kan. Jadi tentulah kita tidak akan dapat lari. Tetapi itu dah menjadi 2/3 kejayaan. Dan strategi yang terakhir ialah berdoa, berserah kepada Allah SWT kerana 1/3 lagi ialah pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon Allah pelihara kita supaya tidak terjebak dalam dosa besar dan dosa kecil. Jadi dalam hadis lain yang dinyatakan muka surat 4, terdapat 7 dalil dosa besar yang membinasakan dan perlu diberi perhatian serta dijauhkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Hari ini Ustazah akan mengambil kesempatan untuk kita melihat apakah dia 7 dosa besar yang insya-Allah kita semua yang hadir ni dan mereka semua yang mendengar di luar sana akan berusaha untuk berhabis-habisan membentengi diri kita daripada terjebak ke dalam dosa tersebut. Andainya terjebak, andainya secara tidak sengaja. Manusia memang tidak sunyi daripada gangguan-gangguan syaitan juga. Jangan lupa, dan
Di samping bisikan nafsu syahwat yang sememangnya datang bersama dengan fitrah kita, nafsu itu perlu dididik dengan baik, ada juga gangguan-gangguan luaran. Jadi andainya terjebak melakukan dosa, maka insya-Allah kita akan pelajari tips-tips bagaimana kita memperolehi pengampunan dosa tersebut pada siri-siri yang akan datang. Jadi teruskan bersama kami pada 12 lagi siri yang akan datang insya-Allah. Baik, antara yang disebutkan dalam hadis sahih Bukhari ini, dosa-dosa besar yang dinyatakan oleh Nabi SAW ialah pertama, syirik terhadap Allah. Yang ini memang tidak ada pengampunannya. Di akhirat kelak, orang yang melakukan syirik tiada pengampunan di sisi Allah SWT. Jadi marilah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh jauhilah daripada perbuatan syirik. Dan ada satu bab dalam buku ini yang akan khusus juga menekankan dan membahaskan tentang perbahasan tentang syirik tersebut. Antaranya yang syirik yang sering berlaku di alam Melayu, di alam Nusantara ini yang melibatkan sihir, melibatkan tangkal dan lain sebagainya. Jadi Ustazah tak urai panjang di sini kerana akan tiba gilirannya nanti dibentangkan oleh Dr. Muhammad Uzi insya-Allah. Kemudian sihir ni selalunya timbul akibat hasad dengki, akibat cita-cita yang terlalu tinggi yang tidak dapat dicapai. Jadi itu adalah nafsu syahwat manusia. Manusia ingin mencapai kejayaan, kehebatan, kecantikan, kenikmatan, kekayaan. Itu semua memang part of nafsu syahwat manusia dan itu menjadi ujian manusia. Dan andainya manusia berjaya mendidik nafsu tersebut, maka dia akan beroleh pahala dan dia akan beroleh syurga di akhirat kelak. Tetapi andainya dituruti hawa nafsu tersebut, kemudian dikipas-kipas lagi dengan bisikan syaitan dan lain sebagainya, maka dia terjebak dalam perbuatan sihir. Na'udzubillahi min zalik. Yang mudah-mudahan andai ini pernah berlaku dalam kehidupan ahli keluarga kita ataupun dalam kehidupan kita terjebak secara tidak sengaja, bersegeralah kita minta ampun kepada Allah SWT kerana Allah itu Maha Pengampun. Tiada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah di muka bumi ini selagi hayat di kandung badan. Okey, kemudian ditanya lagi, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Jadi bunuh orang yang tidak bersalah memang haram, tidak boleh. Kecuali jihad contohnya, itu adalah hak, ataupun orang itu adalah penjenayah yang telah membunuh orang lain, itu adalah pembunuhan yang hak. Jadi selain daripada itu adalah dosa besar. Kemudian makan riba, saudara-saudara, saudari-saudari, puan-puan, tuan-tuan sekalian, makan riba adalah dosa besar. Jadi sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh tinggalkanlah riba. Walaupun pada dunia hari ini amat sukar untuk kita melepaskan jerut daripada riba tersebut, tapi apabila kita letakkan niat tu tadi, insya-Allah letakkan niat, kemudian usaha, insya-Allah doa berterusan, moga Allah keluarkan kita daripada urusan-urusan riba. Jangan tengok transaksi kita, tengok akaun kita di mana kita buka akaun kita, masuklah ke perbankan-perbankan yang halal, yang Islam, insya-Allah mudah-mudahan kita dipelihara daripada dosa besar. Seterusnya adalah makan harta anak yatim. Bukan saja kita merujuk kepada rumah-rumah anak yatim yang diberikan amanah menjaga anak yatim, tapi juga di kalangan saudara kita sendiri. Perhatikan jangan sampai ada anak saudara ke anak cucu ke dan lain sebagainya yang menjadi anak yatim, kemudian hartanya diamanahkan kepada kita, kemudian ada pula bahagian daripada harta tersebut yang tidak sampai ke dia tetapi termakan oleh kita. Maka ingatlah itu adalah dosa besar. Mari kita sama-sama usaha bersihkan hati kita. Berpaling ketika peperangan, maksudnya berada di medan perang, tiba-tiba dia rasa takut ke, dia rasa cemas ke, dia rasa bimbang ke, dia lari patah balik nak selamatkan diri, itu dosa besar. Dan yang lain terakhir ialah menuduh wanita baik-baik berzina. Maksudnya wanita yang salihah, yang baik, yang suci dituduh berzina tanpa bukti dan fakta yang jelas. Na'udzubillah min zalik. Ada lagi insya-Allah kita akan baca nanti. Jadi jenis-jenis dosa ni dihuraikan oleh Imam Ghazali. Di sini kita ambil bahawa dosa terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama mempunyai 4 bahagian, iaitu rububiyah, syaitaniyah, bahimiyah dan sabu'iyah. Jadi 3 bahagian dosa ni ada yang bersifat kerohanian, ada yang bersifat fizikal, bersifat dan juga bersifat berkaitan dengan alam sekitar. Jadi dia ada 3 perspektif pandangan minda manusia kan. Jadi ketiga-tiga itu ada kaitannya dengan aspek-aspek dosa yang boleh dilakukan di samping pahala yang boleh diraih. Jadi bahagian pertama ini kita tengok pembahagiannya ialah dosa yang bersifat kerohanian ataupun perasaan yang berada di dalam jiwa. Jadi ini secara overallnya. Kemudian nanti kalau sempat saya akan uraikan sedikit contoh cabang-cabang kecil daripada dosa-dosa hati, dosa-dosa rohani. Jadi di sini kalau kita tengok dosa ni dia berlaku dalam jiwa, dia dibuat di dalam hati, dan dia akan selalunya apabila tidak dikawal,
tidak dididik dan tidak dibersihkan daripada hati, dialah akan membawa kepada sifat-sifat mazmumah yang membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa. Contoh yang pertama, dosa rububiyah. Dia ada 4 bahagiannya. Yang pertama ialah dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mengambil sifat ilahiyah, iaitu sifat ketuhanan, yang mana sifat itu sebenarnya wajib pada Allah, seperti kebanggaan. Hanya Allah yang boleh berbangga, mutakabbir, kan, dalam salah satu sifat Allah. Kemudian kemuliaan, Al-Aziz, ya, Al-Karim, Al-Aziz, Al-Malik, itu adalah sifat-sifat Allah. Tetapi jika ada manusia yang membawa-bawa sifat bangga diri, memulia-muliakan diri, dan kekuasaan, Al-Qadir, Al-Jabbar, dia nak tunjuk kuasa, dia diktator dan lain sebagainya, seakan-akan mempertuhankan diri sendiri. Nampak? Jadi daripada dalam jiwa, sebenarnya datangnya daripada jalak dalam hati, dia mazmumah. Mazmumah itu mendorong kepada perbuatan buruk yang terzahir pada fizikal, maka jadilah ia dosa. Jadi sebab itu kita kena jaga hati kita supaya jangan ada terjebak dengan sifat-sifat mazmumah ini yang rupa-rupanya hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab itu disebut dosa rububiyah. Kemudian yang kedua, dosa syaitaniyah, iaitu dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mengambil sifat syaitan, iaitu sifat-sifat buruk, sebab semua sifat buruk ada pada syaitan, kan? Tamak, haloba antaranya, kan? Menghasut bagi melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, khianat, itu memang sifat syaitan. Diceritakan dalam Al-Quran di pelbagai tempat, sehingga kan bapa kita Nabi Adam AS dan Hawa, ibu kita pun dikhianati oleh syaitan. Siapa yang menipu mereka dan mempengaruhi mereka supaya memakan syajaratul khuldi, buah yang kononnya kekal abadi di dalam syurga? Kalau bukan syaitan, maka kita lihat sifat khianat mereka itu apabila dimakan saja buah tersebut, Allah hukum Adam dan Hawa. Adakah syaitan mengambil sedikit bahagian pertanggungjawaban menjadi penasihat tidak berdaftar? Tidak sama sekali. Itu dimaksudkan dengan khianat. Ini na'udzubillah, ya, kita sebagai manusia mudah-mudahan kita dijauhi daripada sifat khianat ini. Kemudian bermuka-muka serta mengajak berbuat bid'ah dan kesesatan. Itulah perbuatan syaitan. Yang depan Nabi Adam dan Hawa lain yang dicakapnya. Padahal hakikat muslihat sebenarnya disembunyikan. Jadi na'udzubillah, jangan kita sampai jadi mempunyai sifat tersebut. Na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dosa bahimiyah. Dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyerupai sifat kebinatangan, iaitu seperti sifat rakus, tamak haloba, dan nafsu syahwat yang tinggi sehingga melakukan zina dan hubungan sejenis. Mencuri serta memakan harta anak yatim juga termasuk dalam pembahagian ini. Jadi bahimiyah ni datang daripada perkataan haiwan. Tadi rububiyah, Allah, Rabb, Rabb, Tuhan. Kemudian kita ada syaitaniyah daripada syaitan. Kemudian kita ada bahimiyah daripada haiwan, bermaksud kehaiwanan. Haiwan ni kalau kita perhatikannya, tuan-tuan perempuan, kita dapati mereka mempunyai sifat rakus. Cuba tengok bagaimana bila mereka tidak diberikan makanan. Bagaimana ketika mereka meminta makanan. Itu kalau haiwan jinak, kan? Bagaimana bila kita datang membawa makanan yang nak diberikan kepada mereka. Confirm makanan tu memang kita akan hidangkan pada mereka, tapi mereka dah kelang kabut. Nampak kerakusan dia. Nak makan. Dah cepat-cepat sangat, excited sangat. Itu antara sifat-sifat haiwan yang bukan itu negatif bagi mereka. Tetapi untuk manusia meniru sifat tersebut, maka dia menjadi negatif. Dan sifat begini akan mendorong kepada perbuatan dosa. Kerana tamak contohnya, mengejar pangkat contohnya, mengejar harta contohnya, tiba-tiba meninggalkan amanah-amanah yang diberikan dalam tugas mereka. Dah jadi tamak haloba, dah jadi berbuat dosa. Contoh, nafsu syahwat yang tinggi. Maknanya manusia memang ada nafsu syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Boleh rujuk dalam Al-Quran, kan? Syahwat-syahwat manusia ni memang ada pelbagai, dan Allah SWT telah berikan gambaran kepelbagaian nafsu-nafsu tersebut. Ya, antaranya isteri, pasangan, wanita, harta benda, emas, perak, kenderaan yang cantik dan lain sebagainya. Jadi nafsu syahwat ini jika tidak dididik seperti yang Ustaz sebutkan tadi, dia akan menjadi sangat tinggi, tidak terkawal sehingga berlakulah zina. Bermakna itu adalah nafsu syahwat yang tidak dapat dikawal, terjebak dalam perbuatan dosa zina. Dan lebih dahsyat daripada itu ialah apabila melakukan hubungan sejenis. Jadi memang terbukti melakukan hubungan sejenis ini adalah ada isu dengan nafsu syahwat, dengan psikologi dan lain sebagainya. Dan untuk pendetailan perbahasan mengenai ini, boleh dengar perbincangan ataupun ceramah yang diberikan oleh Dr. Izzuan, Muhammad Izzuan daripada JAKIM, yang akan insya-Allah akan ada link ceramah tersebut, dan sudah ada pun dalam Facebook Live Syahmos kita, ya, Sultan Haji Ahmad Syahmos. Di situ ada seminar sehari mengenai minda sejahtera, dan di situ dijelaskan secara detail bagaimana manusia punya minda ni
dan bagaimana dia boleh terbabas sehingga tidak menjadi sejahtera dan melakukan hubungan sejenis. Boleh tonton dalam Facebook Live kita. Kemudian dosa sabu'iyah yang terakhir daripada dosa kerohanian ialah dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyerupai sifat binatang buas seperti cepat marah, kan? Haiwan ni binatang buas yang kita tengok harimau, singa, pantang, kawasan dan keegoan yang dicabar, mereka cepat marah, betul tak? Selalu dengki pada orang lain. Mereka sebab mereka ni binatang yang gagah, perkasa, kuat. Contoh, mereka ni mudah dengki sesama yang lain. Apabila ada seekor yang dah dapat haiwan yang menjadi mangsa dan mereka sedang makan haiwan tersebut, kalau ada yang lain nampak, dia rasa dengki, dia rasa hasad, dia terus nak datang makan, tapi bukan makan sama-sama, macam tak macam binatang jinak tadi ya. Dia nak makan seorang-seorang dia. Jadi dia halau yang lain. Nampak kan, kita boleh tengok dalam dokumentari di TV kan. Jadi itu kerana apa? Sifat rakus tadi, yang sifat tamak, dengki tadi, dengki. Dia tak boleh share dengan yang lain, dia nak seorang-seorang. Sehingga kan dinamakan harimau, ada daging harimau menangis, padahal bukan daging harimau, daging daripada lembu. Kenapa dia harimau menangis? Kerana harimau dengan sifatnya yang tamak, dengki pada yang lain sekiranya mereka berkongsi bahagian dia, dia nak makan lembu seorang-seorang dia, seekor-sekor dia, maafkan orang, dan bila sampai ke bahagian batang pinang di dalam tu, dia dah kenyang. Bila dia dah kenyang, dia menangis sebab batang pinang ni daging yang paling sedap, tapi dia dah kenyang, dah penat makan yang bahagian luarnya tu sebelum nak dapat sampai ke batang pinang. Sebab itu namanya daging harimau menangis. Macam mana munculnya nama itu? Lihat daripada sifat dengki haiwan buas, kan, binatang buas. Jadi kalau ada manusia yang dengki seperti itu sehingga ingin menjatuhkan orang lain, kan, tidak boleh, tak boleh tengok orang lain naik, rasa sakit dalam dada, kan, maka itu telah menyerupai dosa yang berasal usul daripada dosa sabu'iyah itu tadi. Bercakap perkataan yang tidak baik serta boros dalam menguruskan harta benda. Baik, kita nampaklah sifat-sifat kepada haiwan-haiwan yang buas. Bila mereka dah kenyang, mereka tinggalkan saja binatang tersebut. Contoh binatang besar, kerbau ke contoh, kan. Mereka tinggalkan, akhirnya haiwan-haiwan pemangsa lainlah yang akan datang. Tapi kenapa dari awal tak mau share dengan yang lain? Walhal tahu bahawa dia tidak akan mampu menghabiskan seekor kerbau contohnya, kan. Baik, manusia pun ada yang demikian juga. Jadi kita jauhi, kita minta Allah lindungi kita daripada sifat-sifat demikian. Jadi pembahagian dosa ini adalah mengikut fitrah manusia. Pertama tadi dosa bahimiyah, kemudian dosa sabu'iyah, syaitaniyah dan rububiyah. Dia ada kaitan dengan sifat manusia itu sendiri, dengan nafsu dalam diri manusia sendiri yang merupakan fitrah pada diri kita. Tapi ingat, berkali-kali Ustaz sebut, memang fitrah dan nafsu itu perlu dididik. Dia tidak boleh dibiarkan. Sebab kalau dia dibiarkan, apa bezanya manusia dengan yang bukan manusia? Dan apa bezanya pula yang orang beriman dan orang yang tidak beriman? Sedangkan kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dan menjadi panduan dalam hidup kita supaya kita menjadi manusia yang berjaya. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi perincian dosa-dosa itu dalam bab-bab yang akan datang. Di sini Ustazah berikan secara umum dahulu. Kemudian bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ialah sekiranya kita melakukan kesalahan dan kesilapan yang berkait dengan dosa kepada orang lain, seharusnya perlu bergegas segera meminta keampunan kepada orang tersebut. Dia berkait dengan orang lain pula, kan? Berkait dengan persekitarannya. Jadi sekiranya ditangguh memohon kemaafan sehingga saat kematian datang dinyatakan bahawa di akhirat kelak kita terpaksa menjelaskan segala dosa kesalahan yang dilakukan dengan amal kebaikan yang dilakukan. Jadi kalau kita melakukan dosa dalam hidup kita, kalau kita sedar, kita tahu kita buat dosa, kita minta maaf pada insan tersebut. Tapi seandainya kita tak sedar, kan, tak sengaja, tak perasan pun dan tak ada niat pun, rupa-rupanya kita telah melukai hati sesiapa, kan, kita minta maaf secara general, itu ada kebaikannya juga. Dan mudah-mudahan kita sentiasa mohon keampunan daripada Allah SWT. Kita doakan kepada Allah, andai ada sebarang mangsa daripada dosa kita sebelum ini yang tidak sengaja dilakukan, ya Allah lapangkanlah hati mereka. Yang itu memang dalam kuasa Allah SWT. Yang berikanlah kemaafan di dalam hati mereka, sebab kita pun tak tahu dah siapa pula yang sekarang ni tak suka kita, kan. Siapa yang marah dengan kita, siapa yang tengah sakit hati yang kita, mungkin kita tak tahu. Yang kita tahu, kita dah minta maaf, sekarang kita tak tahu. Kita doa pada Allah SWT dan sentiasa berprasangka baik dan yakin Allah SWT itu maha memiliki hati-hati manusia, kan. Innal qalba fi isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu berada di celah dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman. Yuqallibu ma yasha. Allah boleh terbalikkan dengan mudah begitu saja. Doa. Mudah-mudahan orang yang pernah sakit hati kerana dosa kita itu akan memaafkan kita, lalu dengan itu terampunlah dosa kita. Baik.
Jadi itu antara perkara-perkaranya. Kalau tidak, kenapa? Rugi. Sebab nanti di akhirat, kita ni di dunia rasa tak berdosa, rupa-rupanya kita dah buat dosa pada orang. Di akhirat, kita kena amal kita terpaksa jawab dengan cara menjelaskan dosa kesalahan dan amal baik kita itu akan diambil. Amal baik kita akan diambil untuk top up dosa tersebut. Kan? Sebab Allah kalau boleh tak nak azab kita di akhirat. Jadi cara nak mengelakkan kita daripada masuk ke neraka, digugurkan dosa. Macam mana nak gugurkan dosa di akhirat? Kalau di dunia boleh minta ampun. Tapi kalau di akhirat tak boleh minta ampun. Diambil amal kebaikan pahalanya daripada kita untuk tutup dosa tersebut. Tapi seandainya tiada pula pahala, kan? Tiada pahala dah ni, habis semuanya diambil untuk menutupi dosa, apa yang akan terjadi? Kita akan mengambil bahagian daripada dosa orang tersebut yang telah pun teraniaya akibat perbuatan kita. Na'udzubillah min zalik, insya-Allah ya. Insya-Allah kita semua terhindar daripada ini. Janganlah kita muflis pahala, janganlah kita kerugian amal soleh kita di akhirat kelak. Kita sentiasa meminta ampun kepada Allah SWT. Ustazah juga mengambil kesempatan ini, ada yang pernah terguris rasa dengan Ustazah, masih simpan dalam hati, minta maaf, mohon maaf, dapatlah diampunkan dan dimaafkan. Ya. Saya minta maaf yang zahir dan batin. Saya tidak sengaja, insya-Allah. Dosa pada Allah pula ialah dosa yang merangkumi kewajipan manusia yang perlu dilaksanakan. Antaranya adalah tidak menunaikan kewajipan sebagai seorang hamba. Kan? Yang ketiga pula. Tadi dengan manusia lain. Sekarang dengan Allah. Jadi dengan Allah ini, kita sebagai hamba kita telah diberikan ketetapan-ketetapan, kewajipan-kewajipan yang telah pun termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam syariat kita yang wajib kita laksanakan, termasuk solat, puasa, haji, rukun Islam yang 5 tu kan. Jadi andai ada kurang di situ, maka kita kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia bahagian dosa yang kedua. Tadi maknanya yang kedua ni berkaitan dengan sekitar kita dan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bahagian yang ketiga menurut Imam Ghazali ialah perbahasan dosa mengenai pembahagiannya kepada dosa besar dan dosa kecil. Jadi kalau yang tadi tu ya, kita ingat yang pertama kerohanian dan jiwa, yang kedua persekitaran dan juga Allah, kita dan seluruh yang ada di sekeliling kita, dan yang ketiga ialah dosa besar dan dosa kecil. Ini yang banyak dibahaskan dan ini yang selalu kita dengar kan. Jadi terdapat banyak hadis mengenai dosa besar selain daripada yang kita dah sebutkan tadi. Ustazah janji kita akan sambungkan antara perkara dosa besar lain yang belum disebutkan tadi ialah membunuh jiwa. Sudah maaf. Keempat-empat ni kita dah sebutkan tadi. Kita akan baca yang belum disebutkan. Ni dia. Derhaka kepada dua orang tua. Termasuk salah satu daripada dosa besar. Terutamanya jika menderhakakan itu dengan secara sengaja. Sengaja menyakiti orang tua. Sengaja tidak mentaati orang tua yang mengharapkan kebaikan. Kalau mentaati orang tua pada keburukan dan kesyirikan, kita memang tidak boleh melakukannya. Ya, satu-satunya perkara dalam dunia ni di mana kita tidak boleh mentaati orang tua kita ialah apabila mereka mengajak kepada kekufuran, kemusyrikan kepada Allah SWT. Itu kita tidak akan tolerate. Tetapi selain daripada itu, sekiranya ia membawa kebaikan, kita berusaha untuk mentaati kedua ibu bapa kita. Sehingga kan apabila derhaka kepada kedua ibu bapa, maka dia tidak akan dapat beroleh syurga Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan juga sumpah palsu. Yang ini tak disebutkan tadi pada awal slide Ustazah tadi daripada hadis yang Bukhari juga. Dan ini juga daripada Bukhari dan Muslim. Tambahan lagi, sebab tu kita kena baca banyak hadis kan. Jadi dari sini kita nampak lagi antara tambahan dosa besar ialah sumpah palsu. Bermakna orang yang kononnya bersumpah menyebut nama-nama yang besar, nama Allah SWT terutamanya, tetapi pada hakikatnya rupa-rupanya sumpah itu adalah pembohongan. Dia tahu dia berbohong tapi dia sengaja melafazkan sumpah itu, maka itu adalah dosa besar. Jadi kita orang beriman dan kita orang Islam, insya-Allah, kita pertamanya kita mengurangkan sumpah-sumpah. Kita tak perlu melakukan sumpah kecuali apabila dituntut, apabila keadaan sangat terdesak dan memerlukan, dan tidak akan dapat selesai melainkan dengan sumpah. Tapi ingatlah, jangan sesekali kita bersumpah palsu, kerana sumpah palsu itu ialah dosa besar. Baik. Seterusnya, sempena dengan program kita pada hari ini, iaitu kesan dosa pada kesihatan mental. Dia rupanya ada kaitan. Apabila manusia sentiasa melakukan dosa, dia akan memberikan kesan kepada kesihatan dan kesejahteraan mentalnya. Jadi dosa ini mendatangkan kegusaran dan rasa gundah gulana dalam jiwa manusia, serta perasaan takut sekiranya diketahui oleh orang lain. Contoh, orang melakukan dosa membohongi isterinya, ini sebagai contoh. Membohongi isterinya lalu berkahwin senyap-senyap.
Jadi bukan masalah poligami yang menjadi isunya, tetapi masalah berbohong kerana tidak jujur. Maka dia akan menyebabkan orang itu ketakutan, merasa takut sekiranya isterinya tahu dan kemudian menyembunyikan perbuatannya itu daripada diketahui orang lain. Dah jadi masalah. Kan nak makan sama-sama di kedai pun takut disebabkan mereka merahsiakan perkahwinan tersebut. Itu satu contoh. Dan sebenarnya dia mengganggu ketenangan mental. Sepatutnya kita bila berkahwin dapat berbulan madu, kita dapat berjalan bersama-sama. Tetapi kerana perbuatan itu berdiri di atas perbuatan dosa berbohong, maka dia terpaksa bersembunyi dan menyembunyikan pasangannya daripada pengetahuan umum. Sebenarnya ia mengganggu kesihatan dan kesejahteraan mental kita. Jadi usahlah berbohong, insya-Allah ya. Usahlah berbohong agar kita beroleh kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa. Kemudian hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yatli'a alaihi nas. Dan dosa itu adalah apa yang tidak enak di hatimu, maknanya bila melakukan dosa ni hati memang rasa tidak selesa, wa karihta, dan engkau benci untuk menayangkannya di hadapan manusia. Kita nak sembunyikan dosa tersebut. Jadi itulah antara ciri-ciri dosa yang menyebabkan pelaku ataupun pendosa akan merasa terjejas kebahagiaannya. Maka insya-Allah slot kita pada hari ini kita sedang mencari kebahagiaan itu dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan tersebut dunia dan akhirat. Ya, insya-Allah Allah lah yang memberikan kebahagiaan. Jadi insya-Allah dengan keinsafan dan kesedaran kita, ya, dengan usaha kita menghadiri program ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita lalu kita beroleh kebahagiaan di hati kita. Hakikatnya sudah menjadi lumrah manusia di dunia tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan dalam kehidupannya. Walau bagaimanapun, setiap kesilapan yang dilakukan perlu diinsafi dan diambil iktibar sepenuhnya supaya kehidupan menjadi lebih baik dan sempurna. Jadi insya-Allah ini tujuan kita. Kita nak menginsafi kesilapan yang pernah kita lakukan. Apabila insaf, insya-Allah datangnya insaf, maka akan datang perasaan ingin diampunkan. Apabila hadir perasaan ingin diampunkan di atas kesilapan yang kita insafi itu, maka insya-Allah akan datang usaha untuk memohon pengampunan tersebut dan kita lafazkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita ambil iktibar sepenuhnya, maka kita akan beroleh kehidupan yang lebih sempurna insya-Allah. Oleh itu, dosa yang pernah dilakukan tidak sepatutnya diulangi dan dihebahkan kepada orang lain atau dijadikan suatu perkara yang membanggakan kerana dosa adalah satu keaiban dan boleh mendatangkan fitnah kepada diri sendiri atau orang lain. Jadi rupa-rupanya dosa yang kita lakukan ni suatu yang aib. Siapa pun, kan? Sesuatu yang tidak elok dan tidak sepatutnya diketahui oleh orang lain. Tetapi Allah tutup aib tersebut. Kita tengok hadis Nabi SAW dan Sahih Bukhari, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya? Dia buat dosa berseorangan, Allah boleh ampunkan. Istighfar, minta ampun, Allah akan ampunkan. Kecuali disengaja mujahirin, melakukannya dengan terang-terangan. Wa inna minal mujaharati ayya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan, dan contoh yang diberikan oleh Nabi di sini dan sesungguhnya termasuk suatu kegilaan apabila seorang lelaki itu melakukan dosa di malam hari, summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi, kemudian bangun di pagi hari dalam keadaan Allah telah tutup dosanya itu. Fayaqula ya fulan amiltul barihata kadha wa kadha, tetapi orang ini yang Allah tutup rahsia dosanya itu pula membuat pengumuman dan dia dan memberitahu pada orang lain, ya fulan, wahai orang, amiltul barihata, kemarin aku telah melakukan perbuatan dosa kada wa kada, demikian dan demikian. Maksudnya dia detailkan apa dosa yang dia buat tu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Ya, Rasulullah kata dia ini sudah tidur malam tadi dalam keadaan Allah dah tutup dosa itu. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Tetapi di pagi hari dia sendiri telah membuka dan menyingkap tutup yang Allah telah berikan kepada dia. Lalu dia menceritakan kepada orang akan dosanya diri sendiri. Maka di sini dikiaskan sebagai suatu kegilaan. Maaflah sedikit kasar, tetapi mudah-mudahan kita dapat berfikir pada hari ini, ya, pada hari ini perkara ini sudah lagi bukan menjadi perkara yang luar biasa apabila kita ada social media. Manusia menceritakan tentang dosa yang dilakukannya di dalam social media. Bahkan dalam program-program pun kadang-kadang walaupun program itu bersifat berunsur motivasi, sepatutnya kita memotivasikan diri kita untuk jadi lebih baik, tetapi
Janganlah sampai kita menceritakan dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan khalayak ramai. Apatah lagi jika melibatkan dosa-dosa besar. Nauzubillahi min zalik. Jadi sebenarnya apabila Allah tutup dosa tersebut kerana Allah sayang kita. Dan Allah tutup aib itu supaya Allah berikan kita peluang untuk bertaubat. Supaya kita insaf, supaya kita perbaiki dan kita tidak mengulanginya lagi. Dan mudah-mudahan kita beroleh kejayaan, kebahagiaan. Bukan sahaja di dunia ini tidak ada yang tahu, tetapi di akhirat kelak Allah akan rahsiakan dan Allah sucikan kita lalu jadikan kita tergolong di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahlah diceritakan dan dikongsikan keaiban dosa tersebut kerana itu boleh membawa kepada dosa-dosa yang lain pula. Nauzubillah min zalik. Ya, dah dosa sendiri terbuat salah, mungkar, maksiat. Kemudian orang yang membacanya pula tiba-tiba terdorong pula dan rasa ingin meniru. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita sedar, kita ada nafsu, ada syahwat, ada syaitan, ada korin, ada belaka ni. Ujian-ujian ada di sekitar kita. Ada dorongan, ada environment. Kemudian akibat daripada penceritaan kita yang berdosa itu membawa orang lain untuk melakukan dosa. Na'udzubillah min zalik. Maka terjatuhlah dalam satu hadis lain. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Ya, falaha wajra. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falaha, bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan buruk kemudian ditiru perbuatan tersebut, maka baginya dosa atas perbuatan tersebut dan juga perbuatan-perbuatan mereka yang telah menirunya. Na'udzubillahi min zalik. Kita cukuplah dengan kita punya dosa diri sendiri, usahlah kita ditimpa-timpa lagi dengan dosa-dosa tambahan. Jadi orang yang berbuat demikian, muka surat 11 ya, orang yang berbuat demikian tidak akan dapat lari daripada ucapan yang tidak baik daripada masyarakat, serta Allah tidak akan menyimpan aibnya kerana dia telah merendahkan hak Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi rupa-rupanya orang yang membuka rahsia dosanya kepada orang lain adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak akan dapat lari daripada kutukan masyarakat. Maka bila masyarakat mengutuk, maka akan menambahkan lagi kesengsaraan jiwanya. Kan jadi rasa tertekan jiwanya. Di situlah berlakunya mental depression, stres dan lain sebagainya. Dan Allah juga tidak akan menutup aibnya kerana dia sendiri telah merendahkan hak Allah. Hak Allah di situ ialah Allah tutup rahsia dia. Tapi kenapa dia melanggar hak Allah? Dan juga Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk merahsiakan dosa. Tapi mengapa dibeberkan dosa itu sehingga diketahui oleh halayak ramai? Na'udzubillah min zalik. Baik. Alhamdulillah, kita telah selesai bab yang pertama dan seperti yang Ustazah janjikan, kita akan pergi ke bab yang ke seterusnya, iaitu muka surat yang Ustazah sebutkan sebagai dosa hati tadi. Ya. Kita akan pergi ke muka surat, kalau dalam buku itu 284. Sama-sama kita tengok sedikit dengan sedikit masa yang ada. Bab ini ditulis oleh Ustazah sendiri dan telah pun disemak juga bersama dengan Ustazah Asma Harun. Ya. Kita kenal ke Ustazah Asma Harun dan insya-Allah Ustazah Asma Harun pun akan membentangkan bahagian ini, insya-Allah, tajuk ini pada siri yang terakhir, insya-Allah pada siri yang ke-14. Jadi teruskan bersama kami ya. Baik. Bab yang ke-15. Ini yang Ustazah tulis ni, iaitu koleksi dosa hati. Maaf ya kalau tersasul Ustazah dia rasa kemesraan dengan para pendengar. Ini yang saya tulis bersama dengan Ustazah Asma Harun, sedikit untuk kita perkenalkan mengenai dosa-dosa hati supaya menjadi panduan kita agar kita dapat menjauhi dosa-dosa tersebut dan tergolong di kalangan hamba Allah yang dikasihi dan dirahmati. Jadi kenapa hati ini penting? Kenapa kita kena bahas dosa hati? Sebab hati memainkan peranan sebagai alat memahami segala perintah Allah dan larangannya. Dan ia menjadi panduan hidup bagi orang yang beriman. Bagaimana hati itu menjadi panduan? Kita tengok bahawa Allah SWT telah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Ini satu perintah Allah supaya kita berjalan di muka bumi ini, mengembara. Dalam bahasa barunya kita sebut sebagai tourism, melancong. Allah memang suruh kita melancong, tapi tujuan melancong itu apa? Supaya kita dapat melihat kesan-kesan kebesaran Allah SWT. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Jadi bila kita melancong ni, bila kita berjalan di muka bumi Allah, kita ada hati, maka hati itu kita jadikan hati itu sebagai suatu elemen yang dapat berakal dengannya. Nampak? Qulub tu plural pada qalb ke hati. Hati ini Allah suruh dia berakal, berfikir. Okay. Bila kita berjalan, kita melihat, kita memerhatikan, kita perhatikan dengan mata, tetapi hati kita juga turut berfikir bersama dengan pemerhatian panca indera kita.
Maka di situ jadinya hati yang berakal, yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha, dengar suara bunyi kebesaran ciptaan Allah SWT kan, sehingga kita merasakan kehebatan Allah SWT ketika kita melancong. Jadi melancong ni bukan untuk bersukaria semata-mata, tetapi untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT, melihat kebesaran Allah SWT. Fa innaha, kemudian Allah tekankan pula mengenai aspek buta hati. Tadi hati disuruh berakal, kan? Kerana apa dia berakal? Kerana dia melihat dan dia berfikir. Lalu ada juga konsep buta hati. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya ianya bukanlah mata penglihatan itu yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu ialah hati-hati yang di dalam dada-dada. Masya Allah. Rupa-rupanya Allah dah sebut dalam Al-Quran bahawa hati kita ini yang letaknya di dalam dada kita ini sebenarnya mempunyai penglihatan dan dia boleh melihat, dan hati yang tidak melihat itu Allah sifatkan dia sebagai hati yang buta. Masya Allah. Jadi rupa-rupanya inilah kelebihan kita sebagai orang Islam dan orang beriman. Kita berusaha supaya mata hati kita jangan sampai buta, mata hati kita biar jelek. Mudah-mudahan kita sentiasa beroleh panduan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam aspek dosa. Jadi, hati yang dinodai dosa akan membutakan pemiliknya daripada melaksanakan perintah Allah dengan baik. Sebab itu ada orang nak melakukan ibadah tu dia susah. Dia rasa berat. Dia rasa, ya Allah susahnya solat 5 kali sehari. Kenapa banyak sangat? Contoh kan. Susahnya nak kena pergi haji, nak kena kumpul duit banyak. Mahal nak pergi haji. Contohlah. Sekarang dah tak boleh pergi haji sebab pandemik kan. Jadi di situ sebenarnya hati itu ada noda dosa. Sebab itu dia menyebabkan pemilik itu rasa macam berat, susah nak buat perkara-perkara yang baik. Apabila hati tidak dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, hati akan menjadi buta meskipun mata masih dapat melihat. Mula-mula hati itu malas, susah nak buat beribadah, dan apabila dia berterusan dalam keadaan demikian, tidak dibersihkan, tidak disucikan, maka dia akan menjadi buta. Ya Allah, na'udzubillah min zalik, astaghfirullahaladzim. Jangan sampai mata hati kita buta. Kerana mata hati buta inilah yang akhirnya tidak dapat melihat segala kebaikan. Mata hati itu terletak di dalam hati yang dengannya manusia dapat membezakan antara yang benar daripada yang salah, antara keadilan daripada kezaliman, dan antara realiti daripada fantasi. Manusia menjadi keliru. Yang manakah hakikat, yang manakah palsu? Kerana hatinya sudah menjadi buta. Hakikat dan kepalsuan sukar dilihat dengan hanya mata kasar, tapi perlukan mata hati, yang mata hati itu perlukan panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah peranan kita? Manusia berperanan menjaga hatinya, laksana memelihara kalbu dan mendaulatkan raja yang sedang bertahta di singgasana kalbu. Hati ibarat raja, maka raja itu kita daulatkan, dan itulah dia kalbu kita. Jadi sabda Rasulullah SAW, ketahuilah, di dalam jasad ini ada mudghah, ada ketulan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika baik ketulan daging ini, baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, apabila buruk ketulan daging ini, fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Dan rosak seluruh tubuhnya. Dan apakah ketulan daging itu? Ianya adalah hati. Jadi hati ni yang ulama bahaskan, panjang perbahasan dalam bab ni, Ustazah takkan baca semua, sedikit sahaja. Ulama perbahaskan dia melibatkan hati fizikal dan hati yang rohani. Jadi hati fizikal tu jantung kita, dia memang pam darah, memang kena jantung kena sihat, barulah satu badan sihat. Dan secara rohaninya ialah hati, yang di sana letaknya mata hati, dan di sana letaknya panduan-panduan yang Allah berikan kekuatan pada hati kita supaya kita melaksanakan amal saleh. Bahkan kalau tuan-tuan puan-puan baca bab ini, puan-puan akan lihat bahawa hati itu juga yang memberikan arahan kepada minda. Dia ada satu bahagian dalam minda kita, nanti akan tengok, tunggu ya, nanti Ustazah Asma Harun akan bentangkan, dan dia memberikan isyarat-isyarat arahan pada diri kita untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jadi segala amal saleh seseorang insan serta pahalanya dinilai dan ditentukan berdasarkan niat yang dipasakkan di dalam hati. Masya Allah, pentingnya hati ni tuan-tuan puan. Kita tengok dalam hadis Nabi bagaimana kisah seorang yang berhijrah. Dia berhijrah bersama dengan umat Islam lain daripada Mekah ke Madinah. Lalu Allah janjikan syurga bagi mereka yang berhijrah ini, muhajirin. Tetapi rupa-rupanya di kalangan mereka ada seorang yang berhijrah bukan kerana Allah, tetapi dia berhijrah kerana seorang janda cantik yang ingin dinikahinya. Lalu rupa-rupanya ganjarannya berbeza antara dirinya dan muhajirin yang lain. Telah Allah bezakan nilaian pahalanya, bahawa mereka yang lain itu beroleh hijrah kerana Allah dan Rasulnya, kerana niat,
tetapi lelaki yang berhijrah kerana janda cantik ini, dia beroleh pahala hijrah, tetapi pahalanya sekedar kerana mencintai janda yang cantik ini. Janda ini dia memberikan perjanjian sekiranya ingin mengahwininya perlulah berhijrah bersamanya ke Madinah. Dan dia berhijrah, tetapi malangnya hijrah itu beroleh pahala yang setakat beroleh berkahwin, berumah tangga dengan janda tersebut. Tidak akan sama dengan para muhajirin yang lain. Jadi demikianlah pembincangan Ustazah. Cukup dah masa yang diberikan dan mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita semua daripada bab pertama dan sedikit daripada bab yang ke-15 mengenai pengertian dan jenis-jenis dosa. Ustazah kembalikan semula kepada moderator. Silakan Ustaz Syahrul. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Radatul Firdaus binti Fatah Yassin di atas pencerahan daripada bab 1 daripada bab pengertian dosa dan jenis-jenisnya dalam buku Dosa-Dosa Akhir Zaman. Baik, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan ataupun program. Jadi insya-Allah ada satu persoalan yang saya dapat daripada ruangan chat ni, Doktor. Bagaimana untuk menghindarkan diri kita dari banyak bersangka-sangka, terutama dalam musim pandemik ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan bahawa sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa, seperti dalam ayat 12 surah Al-Hujurat. Silakan, insya-Allah. Ya, pertamanya menarik ya soalan ni, terutamanya apabila kita di musim pandemik ini banyak sekali kita terlibat dengan teknologi dan juga media sosial, kerana di sinilah kita bekerja kan, di sinilah kita bersosial sebab kita tak berjumpa dengan orang lain di alam hakiki, kita berjumpa di alam maya. Jadi mungkin soalan yang timbul kerana apabila kita sentiasa berada dan berurusan dengan alam maya, kita akan terbaca dan tertonton pelbagai perkara yang melibatkan isu-isu semasa, sehingga kadang-kadang boleh melibatkan rasa bersangka-sangka kan kepada pihak-pihak lain yang mungkin kita baca dan kita lihat mungkin didedahkan mengenai perkara-perkara yang melibatkan keaiban mereka dan lain sebagainya. Jadi di sini kita kembali semula dengan apa yang telah diberikan garis panduan oleh Al-Quran dan Sunnah. Pertamanya sekali, kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang lara, iaitu perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah pada diri kita. Meskipun kita berurusan hampir 20 jam sehari dengan teknologi dan media sosial, kita berusaha menjauhkan diri daripada mengambil tahu perkara-perkara yang tiada kaitan dengan kita. Kan min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'nihi. Itu hadis Nabi SAW yang sahih kan. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu ialah meninggalkan perkara yang tidak ada artinya baginya, tidak ada maknanya baginya. Contohnya apabila kita mengambil tahu urusan orang lain yang tidak ada maknanya bagi kita. Dan kita membaca apa yang ada di media sosial hanya untuk menambahkan keimanan kita, kebaikan dan maklumat pada diri kita, tetapi tidak untuk mengambil tahu urusan orang lain. Dan di situ kita dapat menghindarkan diri kita daripada bersangka-sangka. Kan, dan kita juga menjauhi kaedah keduanya ialah pertama ya, meninggalkan. Jadi jangan baca perkara-perkara yang rasa tak ada kaitan dengan kita, tak usah baca. Kalau ada kaitan saja kita baca, dan itu pun kalau kita rasa kaitan ini dapat menambah keimanan kita, kebaikan untuk diri kita. Yang link-link yang tidak jelas yang orang share-share tanpa memberikan caption, usah dibuka. Contohlah kan, kecuali ada diberitahukan captionnya, ini untuk membersihkan hati contohnya, untuk menghindari dosa contohnya, tips menjaga kesihatan contohnya, baru kita usaha buka. Itu pun kadang-kadang perlu ditapis lagi kan. Jadi kita gunakan kaedah pertama tu ialah tarkihi ma la ya'nihi, tinggalkan perkara yang tiada makna, tiada faedah bagi kita. Yang keduanya ialah menjauhi wala tajassasu. Hadis Nabi yang lain, jauhkan diri daripada kita bertajassus, mengambil tahu hal orang lain, menyiasat-nyiasat hal orang lain, especially dalam dunia hari ini zaman ini kita dengan social media kita boleh stalk orang lain sebenarnya kalau kita nak ambil tahu hal orang lain kan. Tapi apa yang tidak sampai ke news feed kita, yang sekiranya tiada manfaat dan kebaikan untuk kita mengambil tahu hal orang tersebut, khususnya tiada kaitan dengan kerja kita contohnya kan, tiada kaitan dengan proses pengajian dan pembelajaran kita contohnya kan, di situ dah termasuk dalam kaedah pertama tarkihi ma la ya'nihi, dan kaedah kedua juga wala tajassasu, tidak perlu kita bertajassus dan menyiasat perkara-perkara yang berkaitan dengan orang lain sehingga terlibat menyebabkan kesan pada hati kita, kerana inna aksara zanni, dan kebanyakan perkara-perkara yang zan itu adalah dosa.
kan, seperti yang ditanyakan, yang diajukan oleh penanya kita, Ustaz juga ni, Ustaz Muhammad Nazrin kan. Jadi benar, apabila kita telah mengambil tahu perkara yang tidak ada kaitan dengan kita, kemudian kita bertajasus secara tidak sengaja, ada kalanya tidak tajasus pun, kita tak ada pun mengambil tahu, tiba-tiba memang datang ke tempat kita, tetapi kita tak dapat tapis, kita terbaca, maka ada kalanya apa yang kita baca boleh menyebabkan kita terjebak di dalam zon, kan. Zon itu berprasangka. Jadi apabila kita sedar adanya zon, maka alhamdulillah itu satu nikmat. Once kita sedar ada zon, itu dah satu hidayah Allah SWT tu. Kamu telah berzon, cepat-cepat kita minta ampun pada Allah SWT, istighfar. Kan? Istighfar ni memang dilazimi, apatah lagi sekiranya seorang Rasul melazimi istighfar 100 kali sebelah pagi dan 100 kali sebelah petang, bagaimanakah kita yang bukan seorang Nabi, bukan seorang Rasul, kan? Kita adalah insan-insan biasa yang sentiasa melakukan dosa, maka kita lazimi istighfar. Tidak mungkin kita akan sunyi daripada dosa, dan mungkin sepatutnya apabila kita berada di rumah, sepatutnya kita lebih terpelihara daripada melakukan pelbagai dosa di luar sana, kan? Perempuan ada dosanya sendiri apabila keluar, lelaki pun ada dosanya sendiri apabila berada di luar. Lalu Allah pelihara kita melalui pandemik ini, kita terkurung dalam rumah, tetapi datang juga dosa-dosa lain. Sebab itulah manusia tidak pernah sunyi daripada dosa. Maka kita akan terus menerus melakukan dosa. Jadi perkara ini kadang-kadang kita juga tidak menghukum orang pada apa yang terzahir di diri mereka, dengan menuduh pula orang sebagai berprasangka. Kan? Contoh-contoh orang yang berkongsi perasaan mereka dalam sosial media, menyatakan pandangan mereka. Lalu kita rasa orang ini sedang berprasangka. Kita bermakna di situ kita sudah berprasangka pada orang itu. Kan? Boleh jadi orang itu sebenarnya sedang berbicara tentang dirinya sendiri, yang sedang dialaminya, ataupun satu gejolak fikiran yang sedang dilaluinya. Maklumlah musim pandemik kita ni banyak berfikir, kan? Sebab cabaran fizikal sudah kurang. Kalau kita keluar, kita akan sibuk dengan traffic jam, kita akan sibuk dengan nak isi minyak, kan, maintenance kereta dan kenderaan kita pergi kerja contohnya. Tetapi kesibukan itu sekarang sudah berkurangan, sampai bateri kereta pun ada yang habis sebab lupa nak start, kan. Jadi kadang-kadang datang pula kesibukan melalui fikiran-fikiran seperti demikian, kan. Jadi kita stay fokus pada track kita, insya-Allah. Bila kita jaga zikir kita, lazimi apa yang Allah tetapkan, Al-Quran, dan melakukan solat Jumaat, lain kan solat Jumaat dengan solat sendiri, insya-Allah kita stay on track. Dan kita kalau timbul rasa sesuatu yang kita rasa bimbang dan was-was, sekiranya perkara ini termasuk dalam perkara syak, syubhat, bincangkan dengan sahabat kita. Kan, cari musyawarah bersama dengan sahabat-sahabat yang kita faham dan kenali dia, memberikan aura-aura positif, boleh bincang dan kita boleh verify. Saya berfikir bahawa sekarang ini seolah-olah begini dan begitu. Apa pandangan dia? Kita sama-sama orang beriman, kita ada musyawarah. Itu pun kaedah yang Nabi ajarkan. Yang keempat, kita tabayun. Cuba tabayun semula. Adakah benar prasangka sebab saya dah terbaca, jadi saya tersangka. Adakah benar prasangka ini? Kita tabayun dengan sahabat-sahabat yang kita kenali mereka juga mempunyai mata hati, insya-Allah, kan. Semua orang beriman ni, insya-Allah, yang taat beragama ni, Allah akan berikan mata hati, insya-Allah. Jadi kita harap insya-Allah dengan himpunan kita, dengan komuniti kita yang soleh-solehah ini, kita dapat saling memelihara. Kena adalah grup-grup yang begini, ya. Kita tak nak jumpa di alam nyata, tak boleh. Kita kena ada grup-grup sama-sama kita yang sama-sama mengaji ke, jadi ada ustaz-ustazah ke ataupun asatizah ke di situ yang kita sentiasa tabayun. Supaya apa? Kalau kita pasti benda tu fitnah, kita terus buang ke tepi dan benda tu tidak kekal dalam fikiran kita dan menjadi zon yang berdosa. Na'udzubillah min zalik. Itu akan menjejaskan kebersihan hati dan itu akan juga mempengaruhi kualiti ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harap saya menjawab soalan tersebut. Baik, terima kasih Doktor. Satu lagi soalan, mungkin yang terakhir, iaitu daripada Kak Rozana Abdul Aziz, berkaitan juga dengan soalan tadi itu. Berkaitan dengan dosa hati dan bersangka-sangka juga, adakah dikira dosa juga jika terlintas dalam hati mengenai keburukan seseorang? Perlukah meminta maaf pada orang tersebut jika hanya terlintas dalam hati? Ada kaedah hadis lain.
Terima kasih. Soalan tu pun menarik sangat. Memang ada Nabi dah bagi guide dalam hadis lain ya, disebutkan bahawa selagi perbuatan itu tidak terzahir secara fizikalnya maka ia belum lagi dikira sebagai dosa. Especially apa dia melibatkan prasangka. Dia zon ni memang zon itu adalah prasangka. Prasangka itu adalah dosa tapi dia masih lagi dosa hati. Jadi apabila dosa itu di dalam hati belum melibatkan orang itu, kita tidak pergi ke dia. Kita tidak perlu cerita ke dia, maaf saya telah bersangka kepada awak begini begini begini, sebab sangka itu akan boleh hilang apabila kita meminta ampun pada Allah SWT. Apabila kita meneruskan kerja-kerja menyucikan hati kita, kan, kerja-kerja membersihkan hati kita, minta perlindungan dan pertolongan Allah SWT, dia akan hilang insya-Allah, walaupun mungkin mengambil masa. Dan manusia ini memang biasa dia akan tersangka pada orang, itu perkara biasa dan boleh perlu juga dibezakan. Ada kalanya perkara itu adalah ilham. Ilham ni adalah salah satu daripada sumber-sumber ilmu kalau kita baca dalam Revelation as Source of Knowledge ya. Tapi perlulah datang kepada orang-orang yang soleh, maka Allah berikan dia ilham. Tapi ada juga ilham yang datang pada orang yang bahkan bukan Islam sekalipun, tidak beriman sekalipun. Allah ilhamkan dia untuk mempelajari tentang Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran, lalu dia memeluk Islam, contoh kan. Jadi dia memang sesuatu yang memang datang, memang ada wujud, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang ada ilham itu dan ilham itu didatangkan kepada jiwa. Jadi contoh tadi, keadaan tadi bersangka buruk pada orang, ada kalanya orang yang kita bersangka buruk tu rupanya seorang perompak. Kan? Siangnya dia datang berpura-pura atas urusan tertentu, tapi rupa-rupanya malamnya datang merompak. Memang itu benar-benar berlaku dalam pengalaman hidup saya sendirilah kan. Jadi nampak siangnya datang, tengok-tengok atas bumbung rumah, rupanya tak lama lepas tu memang kena rompak. Dan dari segi fizikalnya, walaupun ialah mereka bertopeng, memang bertopeng, cuma suara dan bentuk fizikalnya sama. Jadi itulah antara kita nak kata zon, bukan zon lagi sebab benda tu macam dah terjadi kan. Termasuk lagi belum, cuma dia belum disahihkan oleh mana-mana hukum, mana-mana hakim, maka kita tidak boleh menghukum dia sebagai dialah orang yang datang ke rumah saya itu. Tak boleh. Tak boleh kan. Tapi perasaan tu tetap ada menyebabkan kita berhati-hati bila jumpa dia. Sebab kita tak tahu sebenarnya kenapa hati kita ni tak senang dengan dia. Nampak? Tak senang dengan dia. Bila nampak dia, terus baca istighfar. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, lindungilah kami. Mungkin juga kita perlu bezakan, sebab saya sebut tadi ya, kita sentiasa berdoa pada Allah supaya hati kita dibersihkan daripada prasangka dan dosa-dosa. Tapi kita juga sentiasa mohon petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, berbelas-belas kali dalam sehari. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilham-ilham kebaikan. Andai ada rasa tidak senang pada seseorang ataupun rasa bimbang pada seseorang, mudah-mudahan itu juga satu ilham supaya kita berhati-hati, tapi bukan untuk kita menghukum dia. Jadi apabila kita hanya berhati-hati, dia hanya duduk di dalam hati. Kan? Dan andainya benda ini kita rasa tidak selesa di hati, maka kita berdoa juga pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak suka mempunyai perasaan begini pada insan lain, ya Allah. Ya Allah, andainya dosa padaku kerana berburuk sangka pada dia dan perkara yang aku sangka itu adalah sebenarnya salah dan tidak benar, ya Allah. Engkau yang memiliki hatiku, ya Allah. Bersihkanlah noda dosa itu daripada hatiku. Ya Allah, jauhkanlah prasangka buruk itu daripada hatiku. Angkatlah dan jauhkanlah perbuatan dosa itu daripada hatiku. Bersihkanlah pandangan mataku padanya dan perbaikilah rasa hatiku padanya, mudah-mudahan terpaut ukhuwah di kalangan kami. Andainya ya Allah, Engkau juga maha mengetahui akan niat-niat buruk yang disimpan olehnya, yang tidak aku ketahui melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, bantulah agar bersihkan hati dia, agar dia maafkan segala kesilapanku dan agar aku dapat menerima dan dia menerimaku sebagai saudara seagama di bawah naungan akidahmu ya Allah. Allah itu maha memiliki hati-hati. Allah memiliki hati dia. Allah memiliki hati kita. Kita minta Allah jauhkan kita daripada sebarang prasangka yang membawa dosa. Allah ilhamkan kita dengan perkara-perkara yang baik dan dalam masa yang sama Allah hindari kita daripada tipu daya syaitan dan juga nafsu syahwat yang ada di sekitar kita. Allah itu maha berkuasa, tuan-tuan dan puan, dan hati itu milik Allah. Allah boleh ubah hanya dengan isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu ma yasha'. Bayangkan, andainya kita ni, saya sepit pemadam, saya terbalikkan begitu sahaja dengan mudah. Begitulah mudahnya Allah menterbalikkan dan membolak-balikkan hati kita. Dan mudah-mudahan Allah pelihara hati kita daripada sebarang dosa. Harapnya saya menjawab soalan yang diajukan ya. Alhamdulillah, saya rasa sangat-sangat menjawab tu doktor. Alhamdulillah.
Baik, jadi saya lihat pun dalam Facebook pun tak ada soalan, tak silap saya, tapi kita dah berada di ujung rancangan. Maknanya kita dah terlebih 10 minit kali ini. Jadi Alhamdulillah kita terpaksa, saya terpaksa menamatkan sesi soal jawab ini untuk kita mengakhiri program kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Rodatul Firdaus binti Fatah Yassin di atas pencerahan dalam bab 1 tentang pengertian dosa dan juga jenis-jenis dosa yang terdapat di kalangan kita lah, yang manusia ni. Jadi insya-Allah terima kasih kepada yang hadir, dan kemudian siapa yang berminat untuk memiliki buku Dosa-Dosa Akhir Zaman ini, saya sharekan link di Shopee, untuk di ruangan komen Facebook masjid. Jadi boleh terus ke link sana dan boleh mendapatkan buku tersebut lah. Jadi insya-Allah untuk minggu depan pada waktu dan juga masa yang sama, cuma tarikh sahaja yang berlainan, kita akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Ustaz Muti'ul Haq bin Fatah Yassin untuk kita membicarakan ataupun membicarakan apa yang beliau tulis, tajuk mengenali dosa lelaki akhir zaman. Itu lebih kurang lah. Ini sebagai sinopsisnya. Jadi insya-Allah moga-moga ada kesempatan, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muti'ul Haq untuk program yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Firdaus dan juga yang hadir pada kali ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan juga memberikan perlindungan kepada kita semua, dan juga dalam keadaan yang penuh dengan iman dan juga dapat beramal dengan baik insya-Allah. Jadi wallahu alam. Jadi terima kasih sekali lagi, kita tangguhkan majlis dengan bacaan kafaratul majlis dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis-salihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf semua ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.